Robot dan manusia semakin akrab. Alam robotik sangat mengujakan. Inilah masa hadapan legasi Robocon membina negara. Nama saya Chu Sui Hong, tapi banyak kawan panggil Ober saja. Saya masuk UTM pada tahun 1998, ambil kursus mekatronik, ijazah sarjana bunah. Tapi sambung selepas ijazah, sambung master robotik. Habis robotik, master robotik pada tahun 2005. Sekarang adalah Technical Director untuk Citron Technologies. Lokasinya di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Citron Technologies, sebuah syarikat pereka dan pengeluar papan litar elektronik serta peralatan asas untuk membina robot pendidikan dan pertandingan. Syarikat ini dibina oleh 5 orang sahabat yang merupakan rakan sepasukan Robocon di Universiti Teknologi Malaysia. Sebagai pembikin robot, mereka tahu kesukaran untuk mendapatkan komponen yang sesuai. Justeru, niat untuk membantu pelajar dan pembikin robot yang lain akhirnya membawa mereka membina syarikat yang kini bernilai jutaan ringgit. Citron Technology bermula dari 5 orang. Semua adalah student Robocon UTM. So, semasa kami masih belajar di UTM, kami rasa naluri untuk tubuhkan satu company untuk tolong student. So kami belajar dari internet masa tu, walaupun lambat internet. So tanya senior-senior dan kami pergi register satu company. Masa tu enterprise saja. Masa kami start, kami memang ingin menolong student-student dari universiti yang lain sebab kami nampak banyak robot semasa Robocon tidak bergerak. So, masa tu UTM selalu champion, MMU selalu champion. So, kita rasa kita kena bangunkan secara keseluruhannya. Bukan saja UTM ataupun MMU. So, kami nak tolong semua universiti untuk bangunkan, buatkan robot yang memang boleh bertanding. Ketika mula menubuhkan syarikat ini pada 2004, komuniti robotik di negara ini masih dikategorikan sebagai golongan marginal. Namun, permintaan terhadap komponen elektrik dan robotik sentiasa ada. Justeru, Citron terus menghasilkan komponen elektronik dan robotik yang direka sendiri untuk membantu ramai pelajar dan komuniti robotik membina robot. Citron sedar pembuatan digital untuk pendidikan dan pembelajaran sangat diperlukan di Malaysia pada hari ini. Oleh itu, mereka menghasilkan Rero, robot yang boleh dibina seperti Lego dan berfungsi dengan proses pengekodan mudah, Rero Micro dan EDU Bit. Bahan bantuan pembelajaran STEM untuk sekolah rendah. Sekarang dah berbelas tahun. So, dulu kami ajak ataupun kami buat workshop khusus untuk universiti student, pelajar universiti, mahasiswa-mahasiswi. Kalau dah peringkat senior, dia susah sikit kalau kita nak ajak. So, kita sepatutnya mula dari peringkat yang lebih mudah. So, kami buat pula program ataupun hardware untuk sekolah menengah. Sekarang, dah jadi sekolah rendah. Berpegang kepada moto Trust Me, I am a maker, syarikat ini menghasilkan sendiri rekaan kesemua komponen elektronik dan robotik yang dipasarkan. Berpegang kepada semangat berpasukan dan setia kawan yang diterapkan ketika menjadi ahli pasukan Robocon, Citron mengamalkan budaya Robocon dalam pengurusan syarikat.
Ketika membuat keputusan untuk memindahkan operasi kilang dari Johor ke Pulau Pinang, Citron mengajak semua pekerja untuk pindah bersama ke utara. Ini menunjukkan Citron menghargai pekerja yang menyumbang kepada kemajuan syarikat dan sentiasa inginkan mereka di dalam syarikat yang dibangunkan bersama. Itulah antara legasi Robocon yang boleh dibanggakan oleh kesemua alumni Robocon. Masa kami start memang 5 orang saja dan 5 orang kami duduk satu rumah dan perniagaan pun dalam rumah itu, solder pun dalam rumah tu, jual komponen pun dalam rumah tu. So selepas tu kami sewa satu kedai di mana kita letak komponen-komponen dalam kedai itu. Dalam 2013 kami pindah ke Penang. Sebab kebanyakan founder adalah orang utara. Macam saya dari Jitra. So yang lain ada Alostar, ada SP, lepas tu ada Penang. So kami berputus untuk pindah ke Penang sebab nak dekat dengan keluarga lah. So semasa pindah ke Penang, sama juga kami offer staff-staff dari Johor kalau boleh ikutlah kami ke Penang dan kebanyakan memang ikut ke Penang. Sebagai salah seorang pengasas dan pengarah teknikal untuk Citron Technologies, Encik Ober bertanggungjawab memastikan rekaan dan penghasilan produk dilakukan mengikut tata cara standard yang telah ditetapkan. Sistem pengurusan yang bersifat dua hala memudahkan komunikasi di antara pekerja dan pihak pengurusan. Justeru, segala tugasan yang diberikan kepada para pekerja hanya memerlukan pemantauan yang minima kerana pekerja arif mengenai matlamat syarikat dan keperluan pasaran. Kalau kita tengok dari dulu, sejak dulu Robocon, UTM selalu menang, tapi masa kita pergi ke international, kita selalu kalah. Sama ada kat semi-final, quarter final, Malaysia ni ketinggalan sikit. That's why kita Saifuan tu, kita nak mendorong lebih banyak student younger generation untuk melibatkan diri dalam digital making, pembuatan digital. So tak kisah dia nak buat software ke, coding ke, ataupun elektronik ke, ataupun IoT ke, sepatutnya didorong dari tahun yang rendah. Contohnya sekolah rendah. Macam Saifuan, kita pernah buat produk-produk dan produk itu dihantar ke satu dunia, bukan Malaysia je, bukan Singapura, bukan Thailand, bukan jiran kita saja, tapi satu dunia. Robot yang kami bawa pergi ke Bangkok bukan robot di national level. Kami dah ubah suai 2-3 kali sampai ke Bangkok adalah version yang ke-5, version ke-6 dah. So memang nak menang lah masa tu. Level dia kita bertanding sekali saja, iaitu peringkat kebangsaan. Tapi negara lain mereka sebelum sampai ke national level mereka ada regional, daerah ke negeri ke. So mereka dah bertanding banyak kali dan kita banyak belajar daripada international. Contohnya selepas YouTube ada, kan YouTube ada, banyak yang tangkap gambar, tangkap video naik dekat internet kan. So dari sana kita boleh belajar cara-cara mereka buat robot, negara lain buat robot, lepas tu kita ubah suai robot kita. Ketika di dalam pasukan Robocon, Encik Ober berperanan membina dan mengendalikan robot semasa pertandingan. Minat yang mendalam di bidang mekatronik dan robotik sebenarnya telah lama tersemai di dalam jiwa Encik Ober. Program TV seperti MacGyver antara cerita yang diminati kerana watak utama mampu menyelesaikan masalah secara kreatif dan inovatif. Masa kecil saya suka elektronik. Saya suka sebab bapa saya buka kedai runcit. So biasa kedai runcit dia ada jual lampu apa untuk lampu sulung. Macam lampu sulung tu. So masa orang datang beli, kita kena test.
So macam nak test, biasa kita ambil A battery kan yang besar tu, kita sambung wire bagi test. Kalau nyala tu okey. Lepas tu masa masuk universiti saya memang minat elektronik. So sebab tu saya pilih mekatronik. Habis saja degree saya terus masuk master untuk robotik. So adalah elektronik dan sampai masa tu memang robotik hot. So saya pun minat robotik dan masuk master, masuk robotik juga. Setelah lebih 16 tahun beroperasi, Citroen boleh berbangga dengan kejayaan yang mereka capai selama ini. Hari ini, Citroen Technologies bukan sahaja terkenal di kalangan komuniti robotik di Malaysia, tetapi juga dikenali umum di rantau Asia dan di dunia. Ilmu asas pembinaan robot dan elektronik yang dibangunkan melalui produk keluaran Citroen boleh membantu golongan muda yang berminat. Jika dahulu agak sukar untuk mendapatkan komponen robotik dan elektronik, tetapi kini Citroen memudahkan dan memungkinkan pembikin robot menghasilkan robot mereka sendiri. Kami start Citroen ni sebab kami rasa kami boleh tolong banyak student, especially universiti, untuk buat robot yang lebih bagus dan kita tingkatkan tahap teknikal untuk Malaysia. Lepas tu habis kami dah pergi semua universiti, kami start fikir tentang younger generation. So that's why kami buat Viro. Viro adalah satu robot, nama penuh adalah reconfigurable robot. So dia memudahkan contohnya pelajar sekolah menengah mempelajari robot. Dia tak perlu coding yang susah dan dia tak perlu screwdriver, just cantung macam Lego. Kita ada buat robotic competition, Citroen ni, kami panggil RAC, Robot Annual Challenge. Okay? Dan kami dah buat 3 tahun, since 2017 ke 2016. 3 tahun dah. Tahun ni kita batalkan lah sebab ada COVID kan. Pelbagai aksi robot yang menarik boleh dilihat sepanjang kejohanan ini diadakan. Kesemua robot yang dibina menggunakan komponen elektronik dan robotik yang dihasilkan oleh Citroen Technologies. Penglibatan kanak-kanak yang seronok dengan hasil rekaan masing-masing membuktikan generasi baru hari ini sentiasa bersedia untuk revolusi industri 4.0. Apa yang penting, mereka perlu dibekalkan ilmu asas robotik dan elektronik serta mendapat bimbingan yang betul supaya boleh membangunkan negara pada masa akan datang. Dalam rekod kami dah ada 17,000 pelajar yang pernah main Viro satu Malaysia ni sampai Sabah Sarawak. Dan kami buat pertandingan tu untuk galakkan bukan saja robotik. Semasa dia buat robotik, dia akan mempelajari juga matematik. So pertandingan tu macam dia kena ambil satu benda, lepas tu benda tu adalah 3 markah. So macam mana nak ambil katakan 9 markah? So dia kena fikir. Kami memang galakkan STEM lah, Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik. Sebagai menyokong usaha kerajaan untuk memperkenalkan pengekodan dan pengaturcaraan komputer di kalangan generasi muda, Citroen Technologies telah membangunkan EDU-BIT, kit pembelajaran mesra pemula yang mudah untuk digunakan oleh kanak-kanak berusia 10 tahun dan ke atas. Kit boleh disambungkan terus kepada komputer dengan menggunakan aksesori yang disediakan. Pengguna kit boleh melakukan pengekodan dan pengaturcaraan mudah seperti menghasilkan muzik, merekodkan bunyi dan pelbagaikan aktiviti lagi.
Lebih menarik lagi apabila kit ini boleh digabungkan dengan permainan papan seperti twister, ular dan tangga. Rekaan yang menarik tetapi mudah untuk dikendalikan adalah kunci utama kepada kejayaan EDUB. Pada masa yang sama, Citron memiliki dan mengendalikan Citron Marketplace untuk memudahkan pelanggan dan komuniti robotik mendapatkan komponen yang mereka perlukan. Setiap komponen elektronik dan robotik yang ditawarkan akan disediakan dengan maklumat produk secara terperinci untuk memudahkan pelanggan. Petugas yang memantau urusan jualan di dalam talian akan mengemaskini setiap urus niaga yang berlaku supaya pelanggan memperoleh produk yang dibeli pada masa yang telah ditetapkan. Justeru, segala pesanan jualan akan dihantar terus kepada pasukan yang menguruskan inventory dan pembukusan produk. Setiap produk yang dibeli oleh pelanggan perlu dipastikan sempurna dan dibungkus mengikut tata cara yang ditetapkan oleh pihak penghantaran. Ini untuk memastikan produk selamat sampai ke tangan pelanggan. Kami melibatkan diri dalam pendidikan. So, misi kami sebenarnya adalah untuk lebih banyak student-student, tak kisahlah sekolah menengah, sekolah rendah, tertiary ke universiti, politeknik, melibatkan diri dalam digital making. Dalam Malaysia, Citron dikenali. Tapi kita nak expand lagi ke Singapura, ke Thailand, ke Indonesia, ke Filipina, ke Brunei, Southeast Asia. Inilah projek tanggungjawab sosial Citron Technologies. Projek tanggungjawab sosial yang dianjurkan oleh Citron Technologies menunjukkan komitmen mereka untuk mendidik generasi baru Malaysia meminati bidang STEM. Walaupun kawasan ini jauh dari bandar, tetapi kanak-kanak di sini sangat bersemangat untuk mempelajari bidang robotik dan elektronik. Mereka sangat teruja melihat Rero beraksi. Kit Rero yang diberikan berjaya dibina dan berfungsi dengan baik. Ini membuatkan mereka meyakini bidang robotik mampu menjadikan kehidupan lebih baik. Robot bukan sekadar watak di dalam filem atau sekadar mainan sahaja, tetapi ia boleh membantu dan menjadikan kehidupan manusia lebih selesa. Melihat pencapaian yang diperoleh Citron Technologies pada hari ini, ia umpama sebuah kisah persahabatan. Walaupun setiap seorang mempunyai personaliti yang berbeza, tetapi oleh kerana semangat setiakawan yang kukuh, mereka sanggup susah dan senang bersama. Siapa sangka pertandingan Robocon mampu menyatukan 5 sahabat ini dan menjadikan mereka rakan perniagaan yang berjaya. Situasi ini menunjukkan legasi Robocon sangat menakjubkan dan ia wajar diteruskan supaya boleh mencungkil potensi lebih ramai anak muda seperti Encik Ober dan rakan-rakannya. Sangat istimewa juga sebab hubungan ni saya pun tak terfikir boleh sampai sekarang. Sebab dia start dari satu tim, Robocon team, di mana kami buat robot sama-sama. Lepas tu pergi ke pertandingan sama-sama. Tapi tak tersangka kami akan buat perniagaan sama-sama. Sampai sekarang semua dah ada keluarga, dah semua ada anak dah dan masih bersama-sama buatkan perniagaan ni. So saya rasa sebab semasa dekat Robocon banyak dah diharungi. Dan kita tahu apa sebenarnya kawan kita nak dalam hati dia. Inilah kejohanan Robocon peringkat antarabangsa yang telah disertai oleh Encik Ober dan Dr. Yong. Ketika itu, Dr. Yong bertindak sebagai pengurus pasukan manakala Encik Ober merupakan penjaring utama untuk pasukan UTM. Strategi permainan dan persyaturan pergerakan dirancang bersama.
Ketika kejohanan berlangsung, Encik Ober berjaya menjadi penjaring bola yang hebat. Setiap bidikan robot yang dikendalikan berjaya menghantar bola ke jaring. Namun begitu, mereka tidak berjaya membawa pulang gelaran yang diimpikan. Tetapi, mereka berjaya membawa pulang pelbagai ilmu robotik dan pengalaman yang tidak boleh dilupakan. Pengalaman kali pertama bertanding di luar negara membuka minda Encik Ober mengenai potensi bidang robotik pada masa itu. Situasi ini mencambahkan lagi minat beliau dalam pertandingan Robocon. Robocon itu adalah satu peristiwa yang sangat istimewa untuk saya sebab dia adalah satu titik pertukaran. Pertukaran dari akademik jadi satu hobi yang boleh jadi satu perniagaan dan jadi satu career. Dan dia bukan melibatkan saya saja, bukan saja tukar kehidupan saya, tapi tukar kehidupan teman. So dia touch the life lah. Okay. So kenapa? Sebab kalau di universiti kita biasa belajar saja, masuk almari. Tapi Robocon memang kena hands on. Dan bukan seorang, you kena buat dalam satu pasukan. So spirit teamwork tu sangat-sangat penting dalam Robocon.